Assalamualaikum kepada semua viewers aku yang sedang menonton Haze Shadows Channel. Welcome back to my channel. And seperti mana yang korang tahu, Haze Shadows Channel banyak berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. Amboi, yes. Alright guys, so pada hari ini aku ada satu kisah yang aku nak kongsikan dengan korang berkenaan dua sahabat. Dua sahabat ni consider dorang ni dah rapat since zaman universiti. And dorang ni jenis yang kepala gila yang suka buat rancangan tanpa rancangan. Kisah pada hari ni dikongsikan pada aku daripada dorang ni, yang dua sahabat ni, di mana dorang tiba-tiba buat random act lah, okay? Dengan tak pasal-pasal, tak ada rancangan, tak ada apa, tiba-tiba dorang main hantam je and berlaku sesuatu yang misteri dan juga seram. Okay, and sebelum kita ke kisah pada hari ini, aku just nak bagi tahu kepada korang yang mana belum sempat tengok Zaf Channel. Okay, so baru-baru ni aku ada berkolab dengan channel Zaf Channel. Okay, kalau korang yang mana belum tengok lagi, korang boleh tekan link di atas ni. Yes, link dekat atas ni, di mana Zaf dan juga aku berkongsikan dengan korang satu kisah yang seram, kisah yang menyayat hati dan juga banyak pengajaran di dalam kisah tersebut. Okay, and kepada korang yang masih belum sempat lagi tengok, macam aku cakap tadi, korang boleh tekan link dekat atas ataupun aku akan tinggalkan link dekat bawah so that korang boleh pergi ke channel Zaf Channel. And kepada korang yang mana belum subscribe ke channel Zaf, korang boleh subscribe ke channel Zaf Channel. Okay, banyak betul channel. Amboi. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita layan kisah seram malam ini. Let's go. Alright guys, so macam aku janjikan tadi, kisah pada hari ini berkenaan dua sahabat baik yang memang dorang ni dah rapat dari zaman universiti. Kisah ni berlaku pada lebih kurang pada tahun 2011 macam tu, di mana seorang bernama Zafrul and seorang lagi bernama Zack ataupun nama panjangnya Zakaria. So Zack dan Zafrul ni berjumpa ataupun berkenalan ketika pada zaman universiti. Okay, dorang ni dah lama berkenalan and dorang ni pun kira yang jenis selalu lepak bersama, kan. Orang kata di mana seorang tu menghilang, seorang lagi akan dipersoalkan, mana Zafrul? Ataupun kalau Zafrul ada, Zack tak ada, dorang akan tanya Zafrul, mana Zack? Sampai macam tu tahap dia. Kisah pada hari ni berlaku pada tahun, macam saya cakap tadi, pada tahun 2011, di mana dorang pergi lepak mamak, tempat-tempat biasa je lah. Tapi just sebagai background, dua sahabat ni, dorang punya cara lepak ni pelik tau. Sebab apa aku cakap pelik? Dorang akan cakap, okay, kita akan lepak mamak malam ni kan. Okay, so macam biasa dorang akan keluar waktu malam dalam pukul 9 ke pukul 10 macam tu, keluar lepak, and then tiba-tiba tak pasal-pasal, salah seorang daripada dorang akan tiba-tiba cakap, jom kita naik genting malam ni, ataupun jom kita ke Penang malam ni, kan. Tiba-tiba random gila, just sekadar nak lepak dan juga enjoy travel bersama, tak kisahlah ke mana sekalipun, sampai ke tahap tu. So pada satu hari ni nak dijadikan cerita, so Zack dan Zafrul ni pergilah lepak dekat satu mamak ni dekat KL. So sedang diorang lepak, so macam biasalah, Zack dan Zafrul ada juga kawan-kawan dia orang yang lain yang turut join kaki lepak sekali. Tapi pada malam tu Zack dia ada satu tiba-tiba ada satu fikiran lah, tiba-tiba terlintas di fikiran dia. Zack bagi tahu Zafrul, Zafrul, aku macam ada benda nak buat. Zafrul cakap, ini mesti ada benda gila kau nak buat ni. Kalau benda gila tak datang daripada kau, tak sah. Dan Zack macam, macam kau bukan perangai macam tu, kau pun lebih kurang sama macam aku kan. Kalau buat benda-benda mengarut ni, memang kau pun lebih kurang sama je, kata Zack pada Zafrul. So Zafrul macam cakap, apa kerja gila yang kau nak buat malam ni? So Zack macam terfikir, kalau kita buat hiking tengah malam pun best juga kan. Sudah Zack nak buat hiking tengah malam. So Zafrul macam, kau nak hike mana? Bukit mana kau nak panjat ni? Sebab setahu Zafrul, beberapa tempat yang consider lepas waktu tertentu tutup kan, tak buka. Tapi Zack kata, aku tahu satu tempat ni kita boleh pergi, aku confident tempat ni confirm buka. So Zafrul fikir, mana tu kau nak pergi ni? Saya cakap, apa kata kita panjat Bukit Broga. Bukit Broga weh. So Bukit Broga boleh dikatakan dia ada kan, setengah tempat hiking ni dia ada kategori-kategori dia kan. Ada
level paling senang, level medium ataupun level yang paling susah. So aku tak tahulah, aku jarang buat hiking ni. Diorang kata Broga ni boleh katakan medium level lah. Aku tak tahu betul ke tak. Okay, aku serahkan kepada pakar-pakar hikers. Korang bolehlah drop pendapat korang di ruangan komen ni dekat Broga Hills ni, consider apa, level medium ke ataupun still masih consider level yang paling senang. So Zack ni pun macam terfikir bagi tahu Zafrul, Zafrul jom lah kita panjat Bukit Broga. So Zafrul cakap, kau gila tengah-tengah malam nak panjat Bukit Broga ni. Zack macam, alah macam kau tak biasa pula kan, kita kan dah biasa buat kerja-kerja mengarut. Alah kalau sekadar pergi travel tu apa hal lah. Apa kata kita naik panjat bukit kan, kita panjat bukit tengah malam, kita tengok pemandangan dari atas tu waktu malam. Sampai macam tu. So Zafrul macam fikir. Okey lah, jom lah kita belasah lah kan, apa benda yang paling teruk pun boleh terjadi kan. So diorang pun dah set and diorang pun try lah ajak member-member diorang yang sekali lepak dengan diorang. Tapi kebanyakan member-member yang lepak dengan diorang semua macam fikir, korang gila ke apa nak panjat Bukit Broga tengah-tengah malam macam ni kan. Dah lah pakaian pun tak kena. Mind you, okay, si Zack dan Zafrul ni pakaian diorang waktu malam tu, so Zafrul berpakaian seluar jeans, slipper Crocs dengan t-shirt biasa je. Okay, dengan si Zack ni dengan seluar pendek dia, okay, dengan slipper jamban, okay, t-shirt biasa dengan cap lah, standard lah. Okay, so diorang tak ada plan langsung nak balik dulu, lepas tu tukar-tukar, lepas tu panjat Broga. Tak ada. Diorang memang nak shoot terus ke Bukit Broga. Okay, dengan perkakas semua tak ada, dengan torchlight apa semua tak ada. Diorang kata, alah tak apa, kita hanya menggunakan lampu daripada telefon. And time tu tahun 2011 macam tu, lampu telefon apa sangat kan, bukan consider lampu tu canggih mana, just standard lah flashlight tu kan. So dengan hanya berbekalkan benda tu, diorang pun stop by dekat mana-mana 7E ke apa, beli air just to make sure that bila diorang naik ke bukit tu adalah air. Kalau tak, settle mat, pancit mat naik atas kalau air tak ada. Jam pada waktu itu menunjukkan pukul 11 tengah malam. So dorang, si Zafrul dan juga Zack dah rancang dorang punya perjalanan ke Broga, and dorang pun bakal bertolak ke Bukit Broga untuk memulakan aktiviti hiking dorang pada tengah malam. End up macam aku cakap tadi, dengan semua kawan-kawan lain yang lepak sekali, hanya mereka berdua sahaja yang confident yang dorang nak teruskan plan dorang tu pada waktu malam tu lah. Okay, yang lain semua cakap tu semua kerja gila, and diorang just abaikan lah diorang dua ni. Sebab si Zafrul dengan si Zack ni, diorang memang dari dulu semua rakan-rakan diorang dah kenal dengan perangai diorang. Tak ada plan, tak ada apa, tahu-tahu diorang terus buat. Itu diorang punya trik dari dulu sampailah sekarang. Diorang pun memulakan perjalanan diorang, macam aku cakap tadi, diorang berhenti di kedai 7-Eleven untuk membeli air-air, untuk make sure that ada air yang mencukupi ketika memulakan perjalanan diorang ke Bukit Broga. Alright, so perjalanan daripada KL ke Semenyih, aku rasa Semenyih kot, tak silap aku Semenyih lah. Okay, salah, aku minta maaf lah kalau salah kan, tapi tak silap aku Semenyih. So diorang pun memulakan perjalanan ke Semenyih, and diorang mengambil masa dalam lebih kurang 45 minit macam tu lah untuk sampai Semenyih. Ketika diorang sampai dekat kawasan bawah dekat Bukit Broga tu, okay, time tu 2011 Bukit Broga seingat aku lah, okay, seingat aku dia tak adalah nak kata ada parking yang gempak ke apa ke. Tak silap aku dia ladang sawit sekeliling dia, lepas tu dia ada tanah lapang. Dia ada lah tempat-tempat tu, memang diorang letak kereta pun, memang lapang untuk letak kereta. So ketika diorang pun tiba dekat kawasan situ, tempat tersebut gelap gelita. Tak ada cahaya lampu apa pun, melainkan lampu cahaya kereta diorang sahaja. Dan tiba-tiba Zafrul macam terfikir, kita betul ke ni nak buat benda ni kan, gelap ni. Dan Zack pun terduduk terfikir kan, macam ya juga kan, tadi time aku buat apa plan ni tak ada pula aku terfikir segelap ni kan. Kot-kot aku ingat still ada sikit lampu-lampu jalan dekat bawah ni, tapi tak ada, memang gelap gila. So selepas diorang dah masuk dekat kawasan parking tu, diorang pun park, and diorang still biarlah lampu tu terbuka. Dan si Zack pun cakap, Zafrul, apa kata kau tutup lampu tu? Macam seram lain macam lah kalau kau biar lampu tu terbuka. Aku takut nanti kot-kot ada benda terlompat keluar ke kan. So si Zack ni perangai dia, mulut dia kadang-kadang celupah. Okay, tak tengok kawasan, tak tengok keadaan, dia main sebat je. So Zafrul macam, kau mulut kau hajar kadang-kadang kan tiba-tiba tak pasal-pasal ada benda terlompat keluar ke apa. So Zack pun macam, okay, sorry.
Okay, kita just tutup lampu sebab ini nanti perjalanan kita memang gelap macam ni. So kita just try lah, kita just duduklah kita ni dan kita fikir-fikir betul. Okay, fikir masak-masak whether nak naik ataupun tidak. So lepas Zafrul pun dah tutup lampu dia, engine still run. Okay, so diorang dah tengok kawasan sekeliling diorang lagi gelap, tak ada lampu, tak ada apa dah sekarang so diorang pun dah macam gelap sangat ni. So kita confident ke nak buat benda ni? Tanya Zafrul kepada Zack. Selepas Zack fikir, you know what, kita dah ada kat sini, might as well kita naik je. Okay, kita ikut panduan dia kan. So, selalu hiking trail dia adalah dia punya panduan dia untuk naik kan. So Zack pun cakap, tak apa lah, kita dah ada kat sini ni, might as well kita naik je lah. So Zafrul macam okay, tapi sebelum kita naik, kita make sure kita baca doa dulu untuk make sure yang kita dilindungi. Yelah, kita nak masuk hutan kan, kata Zafrul pada Zack. So Zack pun macam okay, fine, kita baca doa everything all, and kita make sure that segala perkakas kita yang kita ada, which is hanya botol air dan telefon saja. Sebab telefon tu nak guna untuk lampu suluh kan. Tapi nasib baiklah malam tu telefon diorang tak ada lah, nak kata bateri tinggal 20% ke 10% ke, tak ada. So diorang punya bateri live phone diorang tu cukup lah, memang cukup untuk naik Bukit Broga. So selepas selesainya bacaan doa semua everything all, diorang pun dah menyiapkan diri diorang. Aku tak tahu macam mana si Zack ni boleh panjat Bukit Broga dengan hanya berseluar pendek dan juga berselipar jamban, sebab kau panjat bukit dia, kau bukan panjat jalan biasa-biasa. Kot-kot ada lecak ke apa ke kan, dah satu hal pula. Tapi si Zack ni jenis yang tak kisah kan. Okay, dia dah dressing jam tu, nak buat macam mana kan. And dengan si Zafrul pula berseluar jeans, bagai everything all, apa lagi lah, tak selesa mat. Bila kau panjat bukit pakai seluar jeans, kau cuba korang fikir kan, macam mana tu pakai seluar jeans panjat. Mungkin ada antara korang yang pernah buat benda-benda macam ni, kita tak tahu. Sebab macam aku sendiri, kalau aku nak pergi hiking pun, mesti aku akan pakai seluar yang lebih selesa kan. Kalau seluar pendek pun seluar sports lah. So anyways, kembali kepada cerita. So diorang dah make sure semua perkakas diorang dah ready, and diorang pun buka pintu dan keluar daripada kenderaan diorang. Diorang pun terdengar suasana bunyi hutan, dan standard lah, bunyi cengkerik lah, bunyi apa benda binatang yang kuat tu, yang kuat gila lah, yang menatang tu. Aku tak tahu apa nama dia, mungkin korang boleh tahu, korang boleh share di live chat di bawah, ataupun korang boleh share di ruangan komen. So diorang pun dah terdengar bunyi suasana hutan, and diorang masih lagi pandang sesama sendiri, berfikiran was-was sama ada untuk teruskan perjalanan ataupun tidak. So akhirnya selepas fikir dalam 2 minit macam tu, boy, saya ada masa 2 minit. So lepas fikir dalam 2 minit macam tu, so si Zack pun cakap dah, tak payah fikir lama lah, kita pun naik lah. So Zack dan Zafrul memulakan perjalanan hiking diorang menaiki Bukit Broga. So mengikut kisah yang dikongsikan pada aku, Zack mengatakan yang perjalanan diorang dari bawah sampai ke puncak Bukit Broga mengambil masa dalam 30 ke 40 minit macam tu. Aku tak tahu berapa jangka masa yang kena ambil, okay, tapi aku tahu memang jauh lah perjalanan nak panjat puncak Bukit Broga ni. Zack dan Zafrul pun meneruskan perjalanan diorang. So pada awalnya diorang naik, and then adalah liku-liku dia yang diorang kena follow. Sambil dalam perjalanan diorang kejap-kejap diorang akan stop dekat satu tempat yang lapang untuk menghisap rokok. Diorang sambil panjat bukit boleh hisap rokok. Aku tak tahu ni paru-paru tahap mana lah ni kan. Memang dahsyat gila lah. Bayangkan kau tengah panjat bukit, lepas tu hisap rokok. Alamak. Tapi yes, dia punya suasana bila kau panjat Bukit Broga, mengikut kata Zack, memang lain daripada bila kau panjat waktu pagi ataupun waktu petang macam tu tau. Sebab time diorang panjat ni dah dekat pukul 1 macam tu tau. Memang keadaan gelap gelita, yang hanya bertemankan diorang adalah suasana bunyi hutan, and also bersama diorang bersembang-sembang lah. Itu saja bunyi yang diorang boleh dengar. Nak pasang lagu tak berani kan, kok mengganggu benda-benda yang tak diingini. And si Zack ni boleh dikatakan macam aku cakap tadi, mulut jenis yang mulut tak ada insurans kan. Si sambil diorang ni duduk dekat tempat yang beristirahat tu, si Zack cakap dekat si Zafrul, Zafrul, kau bayangkan kita lepak dekat sini tengah hisap rokok, kok sekali harimau keluar, settle kita. Si Zafrul pun baling batu dekat si Zack, cakap engkau ni mulut kadang-kadang sumpah celaka. Janganlah sampai mulut engkau nanti tak pasal-pasal kita dua binasa. Amboi. So sampai ke tahap tu lah. Okay, si Zack ni jenis mulut memang tak celupa. Tapi si Zack cakap semua benda macam tu, tapi bagi dalam otak dia is hanyalah untuk mengurangkan tekanan ketika nak naik Bukit Broga. Yalah, macam aku cakap tadi, kawasan gelap and everything kan.
confirm akan ada satu momen yang rasa seram sejuk dia. So pada awalnya memang tak ada apa-apa lah, okay, sepanjang perjalanan diorang naik broga ni. Tapi halfway diorang tengah naik broga ni, si Zafrul tegur si Zack, "Zack, kau ada dengar something tak?" Dengar apa? So si Zack pun macam, "Tak ada, aku tak dengar apa-apa." So Zafrul macam, "Aku sumpah aku dengar seperti ada orang yang tengah berjalan mengikuti kita orang dari belakang." Dan si Zack cakap, "Hai Zafrul, kau jangan macam-macam Zafrul. Dengar bunyi tu, bunyi mercun." Yes, sebab time aku rekod ni adalah malam sebelum Deepavali. So adalah bunyi mercun. So kita pause kejap, ya? Alright, kita sambung kisah kita. Tadi aku tak ada gelang ni. Tadi tak ada gelang, sekarang ada gelang. Yes, tadi aku lupa nak pakai. Okay, so kita sambung cerita kita. So tadi si Zack dan Zafrul, so si Zafrul tegur Zack yang dikatakan dia terdengar seolah-olah ada sesuatu yang sedang berjalan di belakang mereka. Tapi bila Zack suluh dekat belakang Zafrul, tak nampak seperti ada apa-apa yang sedang mengikuti diorang. So si Zack cakap, "Hey Zafrul, kau jangan macam-macam Zafrul. Kita dalam hutan kan. Kita tak nak benda-benda yang tak diingini berlaku." Diorang pun sambung perjalanan diorang, and ada sampai satu tahap diorang tiba di satu lagi kawasan lapang di mana diorang nak beristirahat sebab ialah panjat bukit tu semua kan. Dan Zack pun bagi tahu Zafrul, "Kita patut balik tadi dulu tukar kasut ke apa. Perit mat pakai seluar pula. Pakai slipper jamban ni, kau tahu, panjat bukit. Sakit kaki aku." Yes, sekarang baru Zack terfikir yang benda yang dia buat ni mengarut kadang-kadang. Tapi Zack cakap, "Tapi itulah, nak buat macam mana kan, kita dah pakai macam ni, might as well just redha je lah." Dan Zafrul pun cakap dekat Zack, "Kau komplain lah kau yang pujuk diri sendiri. Apa benda kau ni?" Macam itulah. So diorang ni memang bila bab berlawak ni kadang-kadang boleh dikatakan kasar, tapi diorang memang itu cara diorang lah. So sambil Zack duduk dengan Zafrul di kawasan 8 ni, so Zack tengah bersandar dekat belakang pokok ni lah, dan Zafrul duduk di hadapan si Zack. So diorang pun macam biasa, diorang nyalakan rokok diorang, and diorang pun mengisap rokok lah. Alright, sambil si Zack sembang-sembang biasa kan, sembang cerita-cerita kosong apa, tiba-tiba Zack terasa seolah-olah ada benda tersentuh tengkuk dia tau. Dia macam perasaan yang Zack bagi tahu tu. Okay, yang time Zack bagi tahu aku, dia rasa seperti rambut yang sedang belai belakang tengkuk dia. Ngilu rasanya. Yes. So dia terasa seperti ada rambut yang sedang belai dekat belakang dia tau. Dan bila Zack pusing, dia macam tak nampak apa-apa. Dia nampak dahan pokok tu je. Tapi tak adalah kalau kata dahan pokok sekalipun, mesti jenis yang kasar, bukan seperti belayan rambut. Dan Zack beritahu Zafrul, "Zafrul, kau rasa kau berani tak suluh lampu ke atas?" Dan Zafrul macam, "Kenapa kau nak aku suluh lampu ke atas?" Dan Zack pun beritahu Zafrul, "Sebab apa? Aku rasa seperti ada rambut yang sedang belai tengkuk aku tadi. Dia macam sekali lalu macam tu kan. And aku tak sure whether tu rambut ataupun ranting-ranting daripada pokok, sebab aku terasa amat kacau sekarang ni." So kata si Zack pada Zafrul lah. So Zafrul pun macam fikir banyak kali nak suluh ke atas kan. Zafrul beritahu Zack, "Selalu ni kalau kita pergi mana-mana perkemahan, diorang selalu cakap jangan suluh lampu ke atas, takut kok nampak benda yang tak diingini." So Zack pun macam, apa benda yang tadi lah. Tapi Zack just abaikan. Diorang pun sambung cerita balik. Yang Zafrul pada waktu yang sama bagi tahu yang dia rasa tak senang hati waktu tu. Lepas si Zack bagi tahu benda tu, Zafrul rasa tak tenang sebab tadi dah dengar seperti seakan-akan ada orang yang sedang mengikuti diorang. And sekarang Zack pula dah terkena dengan kacauan dengan belayan rambut yang entah dari mana. So Zack pun macam terduduk, and diorang pun sembang macam biasa untuk tenangkan hati diorang. So diorang duduk sembang. Sampailah satu tahap di mana diorang cakap, "Okeylah, kita patut teruskan perjalanan kita." Elok si Zack tengah bangun and dia nak jalan, tiba-tiba dia terasa seolah-olah ada orang yang pegang kaki dia dan tak bagi dia jalan. So Zack cakap, apa benda ni? So Zafrul pun suluh dekat kaki Zack, and itu tak nampak apa-apa lah. Bagi suspense sikit, tapi tak nampak apa-apa. Yes. Tapi bila Zafrul suluh lampu ke kaki si Zack ni, apa yang Zafrul nampak is that kaki si Zack seperti ada bekas tapak tangan yang genggam kaki Zack dengan kuat tau. So dia nampak macam kemerah-merahan yang tu tau. So bila Zack dan Zafrul suluh kat kaki Zack, okay, dia tengok kaki dia sendiri, Zack tengok kaki dia sendiri. Zack macam terkejut tau. Macam, apa benda, apa yang dah berlaku ni kan. So Zafrul kata, "Apa kata kita patah balik weh?
apa kata kita patah balik, mengarut dah sangat ni. So Zack macam, tak ada apa-apa lah, ni mungkin aku kot terpegang. Ada benda kau boleh fikir macam tu, dia terpegang diri dia sendiri. So Zack macam, tak apa, kita dah nak sampai ni, aku dapat rasa, aku dapat feel yang kita dah nak sampai. Kita might as well kita sampai ke atas dulu. Kita duduk situ sampai subuh, dan lepas tu bila kita rasa macam ada orang tengah naik, baru kita turun. Itulah fikiran Zack. So Zafrul macam nak tak nak dia pun follow lah. Okay, dia pun follow. So Zack dan Zafrul sambung perjalanan diorang. Sambil diorang berjalan, kali ni Zafrul berada di hadapan dan Zack berada di belakang Zafrul, dekat lah. Okay, tak pasal-pasal tengah diorang berjalan, tiba-tiba si Zack ni terdengar seperti ada orang yang memanggil Zack. Zack terdengar suara tu seakan-akan berbunyi begini. Zack, Zafrul, pergi mana tu? I takkan naik sorang-sorang. Zack time tu dah panik gila. Zack terus tepuk belakang Zafrul. Zafrul, kita jalan cepat sikit. Dan Zafrul jawab, apa? Kita jalan cepat. So Zafrul dengan Zack pun meneruskan perjalanan diorang sepanjang Bukit Broga tu, dan tiba-tiba sampai satu tempat di mana ada batu-batu di mana diorang kena panjat menggunakan tali. Yes, diorang kena panjat menggunakan tali sebab keadaan agak curam sikit. So time tu lah bila si Zack cuba capai tali tersebut, sekali lagi kali ni tangan Zack pula seolah-olah digenggam oleh sesuatu, and mengikut kata Zack, time benda tu pegang tangan dia, dia rasa seperti seolah-olah benda yang pegang tu kuku dia tajam. And bukan itu sahaja, dia rasa seakan-akan benda yang pegang dia terlalu sejuk tangan dia. So Zack pun macam, apa benda ni? Dia terus panik. Dia tengok atas, dia suluh. Tak jumpa apa-apa. Dan Zack dah risau lah sebab dia tahu benda dah tak manis. Dan kalau dia nak patah balik, jauh perjalanan ke bawah, and dia takut kalau perjalanan dia ke bawah akan berjumpa dengan benda yang tak diingini. So Zack cepat-cepat suruh Zafrul panjat batu-batu tu, and diorang pun akhirnya tiba ke puncak Bukit Broga. So pada waktu tu, tak pasal-pasal sedang diorang jalan, tiba-tiba diorang terdengar bunyi tapak kaki seolah-olah sedang berjalan laju ke arah diorang. So si Zack dan si Zafrul ni pun panik. Diorang pun cepat-cepat lari sebab dekat, just nak bagi tahu, dekat puncak kat Broga tu, diorang tempat tu, kawasan tu agak luas sikit lah. Okay, memang clear, tak ada pokok-pokok ke apa, memang luas. And dia ada satu laluan tu lah terus. Si Zack dan Zafrul ni cepat-cepat lari, dan diorang terjumpa ada satu kawasan ni yang mana ada macam batu besar bertimbun tau. And si Zack beritahu Zafrul, kita panjat batu ni, kita duduk dekat atas tu. So diorang pun panjat, and diorang duduk ke atas tu. Tapi sepanjang diorang duduk ke atas tu, diorang terdengar seolah-olah dekat bawah kawasan batu tu ada benda yang sedang merangkak dan juga seperti sedang mengaum. Aku tak tahu mengaum ke apa, dia macam lebih kurang macam tu lah. Okay? Tapi lebih dalam suara yang bukan nak kata ayu, tapi lebih macam tu lah. Okay? Lebih kurang lah. Okay? Sedang mengelilingi diorang tau. And pada waktu tu Zafrul dan Zack pun terkumat kamit, mulut diorang membaca segala ayat-ayat Al-Quran yang diorang ingat, dari ayat kursi, 3 kul and everything, untuk pastikan mereka tak kena diganggu ataupun tak kena serangan apa-apa yang tak diingini. So ketika diorang sampai ke puncak tu, si Zack tengok jam pada telefon dia lah, and jam menunjukkan pukul 3 macam tu tau. Okay, and Zack bagi tahu Zafrul, kita lama lagi kat atas ni kan, kalau nak tunggu subuh ni kita ada lagi 2 jam. So diorang dah tak ada pilihan apa nak buat dah. Okay, diorang memang sangkut kat situ. Sebab apa? Diorang memang time tu dengar dengan begitu jelas seakan-akan ada makhluk yang ada di bawah. And then dari mana entah, tiba-tiba si Zafrul tepuk si Zack dan cakap, Zack, kau nampak tak apa aku nampak? Apa si Zafrul nampak? Lebih kurang 10 meter daripada mana diorang tengah duduk atas batu tu, nampak seolah-olah ada seorang wanita membungkuk dan ada macam kayu tau. Dia dari jauh lah, tapi dia nampak sama-sama macam tu lah. Walaupun gelap malam tu, tapi disebabkan ada cahaya bulan, so nampaklah sikit kawasan situ bercahaya. And time tu lah Zafrul nampak seperti satu makhluk yang membungkuk, berpegang pada tongkat, and sedang berjalan-jalan kat situ ke hulu ke hilir. Zafrul dah rasa panik, Zafrul dah rasa seram sejuk. Zafrul kata, aku rasa, aku tak tahu kenapa, tapi aku rasa aku tahu apa benda ni. And Zack kata, diam, jangan tegur, biarkan dia buat apa yang dia tengah buat.
Jangan kita cakap apa-apa sebab takut kalau kata kita tegur, benda tu sedar and benda tu akan datang. Tapi masalah ni dorang dah ada kat situ. Okey, kalau dorang tegur ataupun tak tegur sekalipun, benda tu confirm dah tahu kehadiran dorang dekat bukit tersebut. So dorang dah tak ada pilihan, dorang kena tunggu hampir dekat 2 jam macam tu, 2 jam lebih untuk tibanya waktu subuh. Okey, and kalau tiba waktu subuh belum tentu dorang boleh turun sebab apa? Yalah, plan dorang is untuk turun daripada bukit tu ketika orang sedang naik. Okey, tentu dorang tak tahu pukul berapa orang nak naik bukit tu. Okey, boleh jadi lepas subuh, boleh jadi pukul 7, pukul 8 macam tu kan. So dorang tak tahu berapa lama dorang akan tunggu. So sepanjang malam tersebut dorang tak ada pilihan lain dan hanya melihat makhluk yang berada di depan mata dorang berjalan ke hulur ke hilir seolah-olah seperti mencari sesuatu. Dan si Zafrul berharap yang benda tu bukan mencari diorang. So si Zack ni pun sambil dia mendengar bunyi seakan-akan makhluk berada dekat kawasan batu tersebut sedang berpusing-pusing untuk sama ada untuk mencari diorang ke apa. And sambil pada waktu yang sama si Zack ni pun terpandang-pandang makhluk yang sedang berjalan di situ. Selepas 2 jam menunggu, okey, selepas 2 jam dorang memang tak boleh nak tenang langsung, dorang dalam keadaan alert saja, badan dah penat, mata dah nak tertidur dah tak larat dah. Tiba-tiba dorang nampak seolah-olah ada cahaya dari dalam hutan tersebut. Trail yang dorang follow tadi tu ada cahaya lah, so kira ada orang yang sedang naik. So si Zafrul dan si Zack ni duduk pandang dekat tempat mana makhluk tu tengah berjalan ke hulu ke hilir kan. Aku rasa tu tak lain dan tak bukan nenek kebayan. Yes, aku rasa tu nenek kebayan tu. So bila diorang tiba-tiba nampak cahaya daripada trail yang diorang jalan tadi tu, dan diorang terdengar seolah-olah ada suara orang yang bercakap dari jarak jauh tau, kuat. And lepas tu barulah si Zack perasan yang bunyi sekeliling batu yang dia tengah duduk kat atas tu dah makin lama makin hilang. And Zafrul pun perasan makhluk yang sedang berjalan ke hulu ke hilir yang kat 10 meter macam tu pun menghilangkan diri tau. Tak pasal-pasal diorang dah tak nampak kelibat dan tak dengar apa-apa kelibat waktu tu. And lepas beberapa minit kemudian diorang nampak sekumpulan pelajar sedang naik and sedang berjalan ke arah dorang. And si Zafrul dan si Zack pun tegur dorang. And pelajar-pelajar tersebut terkejut lah sebab dorang tak expect ada orang akan ada dekat situ pada waktu tu. So dorang pun tanyalah macam biasa kan, pukul berapa sampai everything all. So Zack dan Zafrul pun berkongsi pengalaman dorang sepanjang dorang panjat bukit. And dorang pun tanya kepada pelajar-pelajar tersebut sama ada dorang ada terkena gangguan apa-apa ke. Apa yang pelajar-pelajar tersebut cakap, dorang tak ada apa-apa gangguan sepanjang perjalanan dorang naik ke Bukit Peroga. So akhirnya Zack dan Zafrul pun tunggu sampai dekat pukul 6 macam tu. Dan dorang nampak dah makin ramai orang sedang naik. And pada waktu itulah Zack dan Zafrul mengambil keputusan untuk turun daripada Bukit Peroga. So alhamdulillah sepanjang dorang turun tu, yes, dorang akan terserempak dengan orang sebab orang time tu tengah naik. Sebab dorang kata Bukit Peroga memang famous dengan pemandangan sunrise, time terbit matahari. Diorang kata memang tempat tu famous dengan tempat tu yang memang nampak cantik lah. Tapi Zack dan Zafrul pas panjang malam tu dah kena gangguan macam-macam. Diorang dah tak nak fikir apa, diorang dah tak nak tengok sunrise ke apa benda, diorang nak turun and menghala ke arah kereta diorang. So macam tadi sama juga, kali ni lagi cepat berbanding time diorang naik. Dalam masa 30 minit ke 20 minit macam tu, akhirnya diorang pun tiba di kenderaan si Zafrul. And diorang pun masuk and diorang duduk kat situ masing-masing diam, tak berkata sepatah apa pun, and just termenung sahaja, fikir apa sebenarnya yang telah berlaku pada diorang. So selepas hampir setengah jam macam tu diorang duduk dalam kereta, orang pun makin ramai lah masuk dekat kawasan situ park kereta sebab diorang nak panjat bukit kan. So sebelum memulakan perjalanan pulang, si Zafrul cakap apa kata kita rehat dulu, kita tidur kejap ke apa ke, ambil power nap ke sebelum kita mulakan perjalanan. Takut sebab nanti dalam on the way balik tiba-tiba mengantuk ke apa, dah satu hal lagi kan. So diorang nak make sure yang diorang segar sebelum diorang mulakan perjalanan diorang. So diorang pun terlelap. Sedar-sedar dah pukul 9 pagi. Nah, power nap yang kononnya 15 minit yang diorang nak ambil tu lalas jadi dekat hampir 3 jam macam tu diorang nak tidur. So bila diorang bangun, diorang pun kata jomlah kita pun balik lah. So diorang pun mulakan perjalanan diorang balik ke rumah masing-masing. So alhamdulillah nasib baik tak ada apa yang mengekori diorang. Segala benda yang berlaku hanya berlaku dekat Bukit Peroga. So lepas diorang dah balik everything all, diorang pun macam biasa pada keesokan harinya diorang pergi ke kelas macam biasa.
And diorang pun cerita pengalaman diorang dekat member-member diorang. And diorang cakap tu lah, dah bagi tahu jangan buat benda-benda gila je ni kan. Tak tahu apa benda yang ada dalam hutan tu. So Zack pun cakap, yelah, benda tu agak menyeramkan, tapi ia adalah satu pengalaman yang diorang tak boleh lupa sampai ke hari ini. So macam biasa, kebanyakan kisah-kisah aku akan cakap, so apa pengajaran yang kita boleh dapat pada kisah hari ini? Yes, so kisah pada hari ini, pengajaran yang kita boleh dapat kalau kita nak membuat sesuatu, make sure kita kita plan benda tu elok-elok. Yes, kadang-kadang bila darah muda ni kita tak fikir bahaya apa yang menanti kita bila kita buat sesuatu, especially macam si Zafrul dengan si Zack ni tiba-tiba boleh pula terfikir nak panjat Bukit Broga tengah-tengah malam, tak dibuat orangnya. Benda-benda macam ni lah kita kena make sure yang kita buat rancangan yang elok-elok. Okay, janganlah buat benda-benda yang membahayakan. Diorang tak terfikir sekali pun panjat bukit tu. Tak ada siapa yang tahu diorang panjat melainkan kawan-kawan diorang. Apa akan terjadi sekiranya tiba-tiba ada apa-apa benda yang tak diingini berlaku, and kok diorang hilang dalam hutan ke apa, dah satu hal kan. The time tu diorang tak fikir semua benda-benda tu, diorang fikir nak have fun je. Okay, tapi nasib baik alhamdulillah diorang tak ada insiden-insiden seperti itu. Just that diorang kena gangguan-gangguan ketika diorang panjat Bukit Broga. Alright, so aku harap korang enjoy dengan konten pada hari ini. Kisah seram ni bagi aku boleh dikatakan amat menyeramkan bila fikir balik. And kau bayangkan panjat Bukit Broga tengah-tengah malam macam tu, aku pun tak berani buat dah. Anyways, bila fikir balik, yelah, darah muda kan. Macam aku cakap tadi, darah muda kan. Kita mana nak fikir apa-apa, kita just fikir kita punya fikiran kan, tak risau apa benda. And yes, aku pun pernah dengar cerita yang Bukit Broga ni. Aku tak tahu sama ada betul ke tak. Yang mana yang rasa, yang tahu, bolehlah drop pendapat korang di ruangan komen. Ada yang mengatakan Bukit Broga ni dikatakan terdapat kampung-kampung bunian. Tapi aku tak tahu sejauh mana benda tu betul ke tak lah. Sebab ada beberapa insiden atau perkara di mana ada orang yang panjat Bukit Broga yang tiba-tiba hilang tau. So ada yang kata disorok dek bunian, and then ada yang kata memang hilang sebab memang hilang lah. So aku tak tahu betapa benar benda tu. Okay, and korang boleh share lah pendapat korang dekat ruangan komen. Tapi yes, bila kita bercakap pasal hutan ni, macam-macam benda boleh berlaku. And kalau pada korang yang memang kaki hiking, memang hikers tegar lah orang kata kan, macam biasalah. Okay, nasihat aku, walaupun aku bukan seorang hikers, make sure that korang mulakan perjalanan korang bila nak panjat bukit ke, nak masuk hutan ke apa, make sure korang baca doa, minta pelindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar benda-benda yang tak diingini tak berlaku lah. Alright, so terima kasih kepada korang semua yang sudi menonton H Shadows Channel and sudi menonton kisah yang aku kongsikan pada hari ini. Alright, and kalau korang suka pada kisah hari ini, korang boleh tekan butang like di bawah. And kepada viewers aku yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe and bell notification supaya mana-mana video atau konten yang aku uploadkan, korang akan diberitahu terlebih awal. And sekiranya korang ada kisah-kisah korang yang korang nak kongsikan and korang nak share dengan aku, untuk aku share di channel aku, korang boleh sama ada drop dekat kisah korang dekat email aku, ataupun korang boleh DM aku di social media aku, sama ada di TikTok ataupun di Instagram and Facebook juga. Cuma Facebook ni aku tak berapa nak aktif sangat. Okay, selalunya aku aktif sama ada di TikTok ataupun Instagram. Alright, so sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang ataupun di kisah seram yang akan datang. And seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, take care, stay safe. Sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Cika.